Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang huruf hujar. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pembentangan kali ini kita akan membincangkan mengenai huruful jar. Ma huwa huruful jar wa limadha sumiyat bidzalik. Apa itu huruf jar dan kenapa kita namakan dengan nama huruf jar? Baik. حروف الجر هو حروف معين الذي يغير أو يجعل الأسماء بعدها إلى اسم مجرور. Huruf jar ni adalah huruf-huruf tertentu yang mengubah ataupun yang menjadikan isim selepas huruf jar tu kepada isim majrur. Kenapa? لأنها تجر معنى الفعل qablaha ila ismi ba'daha wa li'annaha tajurru ma ba'daha min al-asma'. Okey, kedua ni memberi maksud yang sama je sebenarnya, sebab iaitu huruf-huruf jar ni dia memajrurkan apa-apa selepasnya kepada kata nama, kepada isim. Dan juga huruf jar ni dia ada nama lain dia. Kita boleh panggil dia sebagai huruful khaf ataupun huruf khafat lah. Okey, kita juga perlu tahu bahawa huruf jar ni merupakan salah satu daripada alam isim, iaitu selalunya isim ni akan berada di selepas huruf jar. Huruf jar juga merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang mabni, iaitu maknanya bentuk dan juga baris akhir kalimah tu adalah tetap, adalah kekal, iaitu tidak berubah. Iaitu kita kena ingat kulul huruf mabniyah. طيب ثم ذلك هيا ننظر إلى أقسام الحروف الجر. Yanqasimu huruful jar ila 20 aqsam, iaitu huruf-huruf jar ni terbahagi kepada 20 jenis huruf. Ada huruf-huruf yang asli, huruf-huruf yang asas, dan juga ada huruf-huruf yang zaidah. Okey, kalau tengok dekat slide ini, ada saya highlight warna biru tu adalah huruf jar yang asli, asas lah. Yang selebihnya adalah zaidah. Okey, kita kena tahu bahawa di atas setiap huruf jar ni tidak mempunyai makna yang lebih daripada satu. Maksudnya, setiap huruf jar ni dia ada makna asas dia, makna asli dia, dan dia juga ada makna-makna tambahan, makna-makna yang bercabang. Okey, makna-makna tersebut bukanlah tetap pada satu makna je, tapi makna bagi setiap kalimah ni, setiap huruf jar ni, dia akan mengikut kesesuaian ayat yang kita nak sampaikan, mengikut kesesuaian konteks ayat tu sendiri. Okey. Selain itu juga, ulama bahasa dia membahagikan huruf jar ni kepada 3 jenis keadaan, iaitu keadaan yang pertama, huruf jar kategori yang khusus. Maksudnya huruf jar asli yang khusus yang berfungsi sebagai huruf jar, iaitu dia ada 9 lah yang saya cakap tadi, yang asas tu 9 ataupun 8 tak silap saya. Lepas tu keadaan yang kedua, huruf jar yang tidak khusus. Tadi adalah huruf jar yang khusus kan? So yang kedua ni adalah huruf jar yang tidak khusus berfungsi sebagai huruf jar, iaitu kadang-kadang datang dalam keadaan fi'il ataupun isim. Okey, yang datang dalam keadaan fi'il ni ada 3, ada khala wa hasya. Yang hadir dalam keadaan isim ada 4, iaitu kaf, ala, an, muz ataupun mundu. Okey, itu kategori yang kedua. Kategori yang terakhir, ulama bahasa ni mengatakan iaitu huruf jar ni adalah huruf yang syaz, yang makna dia tu membawa maksud yang jauh daripada makna asal dia. Dia ada 4 huruf, iaitu kai, mata, la'ala dengan laula. Okey, syaraf huruf al-ba' laha 13 makna. Iaitu al-ba' ada 13 makna. Yang pertama al-ilsa', wa huwa al-makna al-aslu laha, iaitu al-ilsa' bermaksud pergabungan, iaitu makna asli padanya dan maknanya itu tiada perbezaan pada keseluruhan maknanya. Ia hanyalah ringkasan pada sebahawan. Okey, yang kedua al-isti'anah, iaitu wahiyya al-daqalah ala al-musta'ani bihi, ay al-wasitah allati biha hasala al-fi'lu. Contohnya katabtu bil qalam wa waraitu al-qalam bil sakin. Okey, yang ketiga al-sababiyyah wa ta'ali, wahiyya ad-daqalah ala sabab al-fi'lu wa alatahu allati min ajaliha hasala. Contohnya mata bil juh, iaitu au urfina bil fulan. Syarhu huruf jar as-sani huwa min. Min laha 8 ma'an.
Min ada 8 keadaan. Al-awwal al-ibtida'u, ay ibtida'u al-ghayah al-makaniyah wal-zamaniyah. Turidu aidan ibtida'i al-ghayah fi ahdathi wal-ashkhas. Iaitu maksudnya di sini ialah min juga digunakan pada keadaan, tempat, masa dan juga peristiwa-peristiwa dan individu-individu. Mithlu qawlihi ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Iaitu min ni digunakan pada tempat, iaitu masjid. Wathani wa qawlihi ta'ala lamasjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqa an taqumu fi. Min awali ni digunakan awali ni digunakan untuk masa awal, menunjukkan kepada masa. Wa nahu al-thalis ajabtu min aqdamuka ala hazal al-amal. Aqdamuka ni merujuk kepada peristiwa-peristiwa al-ahdas, kejadian-kejadian. Yang keempat, ra'aitu min Zuhai ma uhibbu. Saya melihat daripada Zuhai apa yang saya suka. Zuhai ni merujuk kepada individu-individu. Jadi al-ibtida'u ini boleh digunakan untuk al-ibtida'u untuk min digunakan untuk tempat, masa, individu dan peristiwa-peristiwa. Wathani taba'i bermakna ba'da. Taba'i ni dengan maksudnya sebahagian ataupun setengah. Mithlu qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma ay ba'duhu. Mimma ni bermaksud ba'duhu, iaitu setengahnya. Qauluhu ta'ala min bismillahirrahmanirrahim minhum man kalam Allah. Minhum ay ba'duhum. Minhum ini sama maksud dengan ba'duhum, iaitu sebahagian mereka. Wathalis al-bayan ay bayan al-jinsi wal alamatuha an yasahha ikhbara bima ba'daha amma qablaha. Iaitu al-bayan ni ia menerangkan jenis. Sebagai contohnya qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim fashtanibu rijsan minal al-awsan. Wa mithlu qawlihi ta'ala yuhallau fiha min athawira min zahab. Faqulu arijsun huwa al-awsan al-asawir ya zahabu. Itu maksudnya kekotoran tu ialah berhala. Yang kedua tu maksud perhiasan itu ialah emas. Warabi' huwa ta'kid wa hiya zaidah lafzan ay fi i'rab, iaitu lafaz tambahan dan juga dalam i'rab. Qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim ma ja'ana min bashir hal tuhissu minhum min ahadin. Ia digunakan untuk menambahkan lagi penjelasan pada ayat tersebut. Wabitali al-badal mithlu kaqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim araditum bil hayatil dunya minal akhirah ay badaluha. Maksudnya min ni dia datang dalam keadaan badal. Wa qawlihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim laja'alna minkum malaikatan fi ardi yakhlufun, iaitu badalakum. Maksudnya dalam kedua-dua ayat ini min ini datang dalam keadaan badal. Wasittah
hiya zorfiyah, ay makna fi, iaitu zorfiyah ini min digunakan dengan makna fi. Kaqaulihi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, maza khalaqu minal ard, ay fiha. Maksudnya di sini minal ard ini sama maksud dengan fiha. Wa thani kaqaulihi ta'ala, Idza nudiya lis-salati minal yaumil jumu'ah, ay fi yaumiha. Min yaumi sama dengan maksud fi yaumiha. Wa taba'ah as-sababiyah wa ta'lil. Sebagai contohnya, kaqaulihi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, mimma khati'atihim ughriqu. Wa thamaniyah makna an, iaitu min digunakan dengan maksud sama dengan an. Kaqaulihi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil khasiyati qulubuhum min dzikrillah. Wa qaulihi ta'ala, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Maksudnya di sini min digunakan dengan sama dengan an. Maksudnya di situ penggunaannya. Wa ba'da zalik as-salis huruful jar ila. Wa huwa laha salasah ma'an. Al-awwalu al-intiha, wa saniyan al-musahabah, wa as-salisa ma'na inda. Al-awwalu al-intiha, ia bermaksud pengakhiran. Ayu intiha al-ghayah az-zamaniyah atau al-makaniyah, ia bermaksud pengakhiran kepada tujuan satu-satu masa ataupun satu-satu tempat tersebut. Sebagai contoh, kaqauluhu ta'ala, summa atimmus siyamu ilal lail, surah Al-Baqarah ayat 187. Wa turidu aidan li intiha al-ghayah fi al-ashkhas wal al-ahdas. Maksudnya dan pengakhiran itu juga boleh jadi tujuan tu seseorang ataupun satu-satu peristiwa. Sebagai contoh, jitu ilaika. Yang kedua, al-musahabah ataupun maksud dia menemani. Ayu makna ma'a. Ia juga boleh jadi maksudnya adalah ma'a, perkataan bersama. Sebagai contoh, kaqauluhu ta'ala, qala man ansari ilallah, surah Ali Imran ayat 52. Ila dalam ayat Al-Quran tersebut bermaksud ma'a di sini. Dan yang ketiga, ila juga membawa maksud inda. Waktu sama al-mubayyinah ataupun dinamakan sebagai al-mubayyinah ataupun penerangan. Li'annaha tubayyinu an mashubaha fa'il lama qablaha wa hiya allati taqa'a ba'da ma yufidu hubban aw bu'dan min fi'il ta'ajjub aw isim tafdil. Maksudnya kat sini ialah ianya terletak selepas ada yang menyatakan satu kecintaan ataupun kebencian daripada fi'il ta'ajjub ataupun isim tafdil dalam ayat. Sebagai contoh, kaqauluhu ta'ala, qala rabbis sijnu ahabbu ila mimma yad'unani ilaih, surah Yusuf ayat ke-33. Syarat yang seterusnya hatta lil ittihali ka ila. Kaqaulahu ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qad yadkhulu ma ba'daha fi ma qablaha. Nahu bazalat mali fi sabili ummati hatta akhir dirham indi. ويزعم بعد أنها أن ما بعد حتى دخل فيما قبلها على كل حال ويزعم بعدهم أنه ليس بداخل على كل حال.
ولها كأنه يدخل إن كان جزءا مما قبلها أنه سرت هذا النهار حتى العصر. seterusnya wa'lamu an hadza al-khilaf innama huwa fi hatta al-qafidatu wa amma hatta al-atifatu fala khilaf fi an ma ba'daha yajibu yadkhulu fi hukmu ma qablaha kama sata'allamu bizalika fi mabhathu aharrafu al-ataf. Okey, baik. Seterusnya adalah huruf jar jenis an. Okey, an ni maksud dia dari ataupun daripada lah dalam bahasa Melayu. Okey, penggunaan an yang asalnya adalah untuk tujuan al-mujawazah wal bu'du, iaitu sama ada menjauh dari segi hissi ataupun maknawi lah. Contoh ayat dia, ramaitu as-sahma 'anil qausi. Maksud dia saya melempar anak panah ni daripada busur. Okey, dari segi i'rab dia, rama tu adalah fi'il madhi mabni 'ala sukun. Ta tu adalah dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'. As-sahma tu adalah maf'ulun bih mansub bil fathah. An adalah huruf jar mabni 'ala sukun wa huwa hal. Dan yang terakhir al-qaus adalah isim majrur bi kasrah. Okey, seterusnya penggunaan an juga membawa makna ba'da, membawa makna ala, membawa makna ta'lil, membawa makna min dan juga membawa makna badal. Contoh dia, kita ambil yang kedua tu, an ni membawa makna ba'da, selepas. Contoh ayat dia, mithlu an qaribin azuruk. Syarhu huruf jar ala. Ala laha thamaniyah ma'an. Ala mempunyai 8 makna. Wa awal huwa al-isti'ala. Mithlu hakikah qaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmilun. Au majaz qauluhu ta'ala tilka rusulu faddalna ba'duhum 'ala ba'din. Iaitu al-isti'la al-hakikah ni digunakan secara terang-terangan, iaitu secara hakikat. Yang majaz ni sebagai bayangan kepada maksud pada ayat tersebut. Wa thaniyah makna fi, iaitu ala ni digunakan pada makna fi. Kaqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa dakhalal madinata ala hina ghaflatin min ahliha, ai fi hina ghaflah, iaitu ala hina ghaflatin sama maksud dengan fi hina ghaflatin. Wa thalisah makna an, bermaksud ala ini digunakan pada makna an. Mithlu qaulihi syair minal ghafi idza raditu alayya banu khusyair lamar wallahi a'ijbani ridaha, ai idza raditu anni. Maksudnya idza raditu alayya ini sama dengan idza raditu anni. Alayya sama dengan anni. Arba'ah makna lam li ta'lil. Mithlu kaqaulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim walitukabbirullaha ala ma hadakum, ai li hidayatihi iyyakum, iaitu ala ma hadakum sama dengan li hidayatihi iyyakum, atas hidayahnya kepada kamu. Wasittah huwa ma'ana ma'a. Ala bimakna ma'a, iaitu ala dengan makna ma'a. Mislu qaulihi ta'ala wa atal mal ala hubbihi, ai ma'a hubbihi. Ala hubbihi pada asalnya ialah ma'a hubbihi.
Tetapi apabila ditukarkannya jadi ala hubbihi, kerana boleh digunakannya untuk ala lah. Wa qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim, ai ma'a zulmihim. Sama penggunaannya seperti tadi. Yang wasitah makna min, iaitu ala digunakan dengan makna min. Mithlu qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, idza iqtalu 'alan nasi yastawfun, ai ikhtalu minhum. Ikhtalu ala sama maksudnya dengan ikhtalu minhum. Wa sab'ah bimakna al-ba', mithlu qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, hakikun ala alla akula 'ala Allahi illa al-haq, ai hakikum bi, yang sama dengan maksudnya hakikun ala bimakna hakikum bi, iaitu sama maksudnya. Penggunaannya, ramitu 'alal khawas, ai ramitu musta'inan biha. Ramitun ala bermaksud dengan ramitun musta'inan biha. Yang terakhir ialah al-istidrab. Contoh yang boleh kita lihat dalam slide ini, mithlu fulanun la tadkhulul jannata li su'i suni'ihi ala annahu la yab'asu min rahmatihillah, ai lakinnahu la yab'as. Maksud di sini, seorang fulan tidak akan masuk ke syurga kerana buruk perbuatannya, namun dia tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Ala annahu la yab'as sama maksud dengan lakinnahu la yab'as. Ala annahu ni bermaksud namun dia tidak berputus asa, lakinnahu la yab'as tetapi dia tidak berputus asa. Seterusnya, wa idza kanat li istidrak kana ka harfi jar syabihi bizaid ghairi muta'allaq bi syai'in ala ma janaha ilaihi ba'dha mutahaqqiqin. Dan istidrak ni sama seperti huruf jar syabih bizaid, huruf jar yang ditambah tetapi ia tidak berkaitan antara satu sama lain seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian mutahaqqiqin. Dan yang terakhir, an ala qad takuna isman li isti'ala bimakna fauqa. Kadang-kadang ala ini juga digunakan untuk isim isti'la dengan maksud fauqa, di atas. Seterusnya ialah huruf fi. Laha sab'ah ma'an, padanya terdapat 7 makna. Yang pertama al-zarfiyah. Haqiqah kanat nahu al-ma'u fil qawzi. Waqad ijtama'at az-zarfitani az-zamaniyah wal makaniyah atau majaziyah. Iaitu yang pertama, fi menunjukkan makna keadaan, iaitu seperti contoh al-ma'u fil qawzi, air di dalam cangkir. Fi di sini membawa maksud keadaan di mana air itu berada di dalam cangkir. Waqad ijtama'at az-zarfitani, dan telah dihimpun dua zaraf, iaitu zaraf zaman dan zaraf makan. Seperti contoh di dalam buku fi qawlihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Di dalam ayat ini, fi menunjukkan keadaan di mana zaraf yang dihimpun, zaraf zaman dan zaraf makan. Dan au majaziyah, contoh dalam ayat surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, iaitu fi di sini menunjukkan keadaan yang majazi. Yang seterusnya ialah as-sababiyah wa ta'lil nahu fil hadis dakhalat imra'atan nar fi hirratin hasabtuha ai bisabab hirrah, iaitu yang kedua ini menunjukkan makna penyebab, wa ta'lil pertimbangan, seperti contoh dalam hadis dakhalat imra'atan nar fi hirratin hasabtuha ai bisabab hirrah, iaitu telah masuk seorang perempuan ke dalam neraka, padanya kucing betina menghitungnya, iaitu fi di dalam itu menunjukkan maksud bisabab hirrah, dengan sebab kucing betina. Yang seterusnya ialah makna ma'am. Qaqaulu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim,
qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum ay ma'ahum, iaitu fi yang menunjukkan makna ma'a. Seperti yang di dalam contoh ayat yang tadi, fi di dalam ayat itu membawa maksud yang sebenar ialah ma'ahum, iaitu bersama mereka. Yang seterusnya adalah al-isti'la. Al-isti'la bermaksud peninggian, bermakna ala, iaitu dengan makna ala, ke atas. Qaulu ta'ala wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Fi di dalam ayat ini menunjukkan maksud alaiha. Seterusnya ialah al-muqayyasah, wa hiya al-waqi'ah baina mafdhil sabiq wa fadhil lahid. Qaulu ta'ala fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil, ay bil qiyas 'ala al-akhirah wan nisbah ilaiha. Al-muqayyasah ni adalah pertimbangan, iaitu kejadian antara mafdhil sabiq dan fadhil lahid. Seperti ayat yang saya bagi tadi, fi di dalam ayat Al-Quran tersebut menunjukkan maksud bil qiyas 'ala al-akhirah wa nisbah ilaiha, iaitu dengan kiasan ke atas akhirat dan nisbah kepadanya. Okey, yang seterusnya ialah makna al-ba allati li'ilsaq ka qawlu sya'im wa yarkabu yawma ru'i minna fawaris basiruna fi ta'nil abahir wal kulli, iaitu fi yang membawa maksud al-ba, iaitu untuk penggabungan, seperti dalam contoh ayat Sya'in tadi. Ayat yang kedua itu basirun fi ta'nil abahir wal kulli. Fi pada ayat itu membawa maksud basirun bi ta'nil abahir, iaitu melihat dengan pandangan yang mempesonakan. Lepas tu maksud yang terakhir ialah makna ila. Qaulu ta'ala faraddu aydiyahum fi afwahihim, iaitu fi yang membawa makna ila. Okey, seterusnya ialah huruf al-lam. Al-lam laha 15 ma'an. Padanya terdapat 15 makna, tetapi saya hanya ambil beberapa sahaja. Yang pertama ialah al-malik, wa hiya dakhilah baina zataini wa mashubahuma yamliku. Qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard. Al-malik iaitu menunjukkan kepada pemilikan. Wa hiya dakhilah baina zataini, iaitu yang dimasukkan antara dua zat, dan pengiringannya bersama dengan pemilikan. Contoh ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah tu, lam pada lillah itu menunjukkan lam pemilikan, di mana Allah ni berkuasa apa yang ada di langit dan di bumi. Okey, seterusnya ialah syibhul malik. Wa tusamma lamun nisbah wa hiya dakhilah baina zataini wa mazhubahuma la yamliku. Nahu al-lujamu lil fars. Syibhul malik ni jadi seperti pemilikan, dinamakan juga lamun nisbah, iaitu yang dimasukkan antara dua zat dan pengiringannya itu tidak ada pemilikan. Contohnya al-lujamu lil fars, iaitu tali bagi kuda betina. Okay, lam pada lil fars itu tidak dia seakan-akan pemilikan, tapi sebenarnya dia bukanlah satu pemilikan. Okey, yang ketiga ialah at-ta'lil was sababiyah, iaitu penyebab. Contohnya ya linnasi lil mazlum. Lam pada yang kedua, lam kedua pada lil mazlum, lam pada yang kedua pada lil mazlum tu adalah penyebab. Okey, seterusnya jom kita tengok penerangan bagi penggunaan huruf jar jenis kaf. Okey. Huruf jar al-kaf ni dia ada 4 tujuan dia, kegunaan dia, iaitu yang pertama untuk tujuan tashbih, yang kedua untuk ta'lil, yang ketiga atas makna ala, dan yang keempat untuk tujuan taukid. Okey, untuk tujuan tashbih ni merupakan makna asal bagi penggunaan kalimah al-kaf, iaitu tashbih lah kan. Okey, contoh ayat dia aliyun kal asadun. Maksud dia Ali ni seperti singa. Kali tu adalah makna yang tashbih lah. Kalau ikut maksud asal dia nak cakap Ali tu seperti Ali tu seorang yang berani kan. Maksudnya kaf ni tujuan asal ni, penggunaan ni adalah untuk tashbih. Okey, yang selain daripada tu adalah untuk tujuan-tujuan dan tambahan lah. Okey, kaf ni gunakan untuk ta'lil, iaitu untuk penjelasan. Contoh ayat dia wadhkuru hukama hadakum. Okey, kalau tengok sini kalau ikut tak payah pun tak apa letak perkataan kaf, tapi untuk memberi penjelasan jadi digunakan perkataan kaf ni untuk memberi penerangan, iaitu lidayatihi iyyakum.
Yang ketiga, kaf digunakan atas makna ala. Dan yang terakhir, kaf digunakan atas makna taukid, iaitu penegasan ataupun penguat. Contoh ayat dia, laisa kamitslihi syai'un. Okey, kalau tengok kat sini, sama juga macam sebelum-sebelum ni, tak perlu pun kalau tambah huruf kaf kat situ. Tapi untuk tujuan taukid, untuk tujuan penegasan, tambah juga huruf kaf. Kalau ikut kalimah asal dia, iaitu laisa mithlihi syai'un kan. Okey, jadi tambah huruf kaf menjadi menguatkan lagi ayat tu. Baik, seterusnya tengok dekat i'rab. Saya ambil contoh dekat tashbih. Ayat dia aliyun kal asad. Okey, tengok daripada sini, jumlah ni adalah jumlah yang ismiyah. Jadi perlu ada mubtada dan juga khabar lah. Jadi i'rab bagi kalimah ali adalah Ali itu adalah mubtada' marfu' bil dhammah, ka itu adalah huruful jar mabni 'ala al-fathah wa huwa al-khabar, wa asad itu adalah isim majrur bil kasrah wa huwa tashbih. Isna asyara wa salasata asyara fi syarah huruf jar wa huma mus wa munzu. Fa awwalu mus wa munzu takunani harfi jar bermakna min di ibtida' al-ghayah in kana az-zaman madiyan. Maksudnya kat sini, mus dan munzu ni adalah huruf hujjar yang bermaksud min untuk memulakan satu-satu tujuan pada masa lalu. In kana zaman madiyan. Sebagai contoh, ma ra'aituka mus au munzu yaumul jumu'ah. Wa bimakna fi allati lidzarafiyah in kana az-zaman hadiran. Boleh jadi juga mus dan munzu ni maksud dia adalah fi yang jadi zaraf pada masa sekarang ni, az-zaman hadiran. Sebagai contoh, ma ra'aitahu munzu yaumuna au syahruna. Wa bimakna mus wa munzu ni juga min wa ila ma'an. Maksudnya bersama-sama. Iskana majrurhuma nakirah ma'dudah lafzan aw ma'na. Nahwi ma ra'aituka mus salasatu ayyam. Wa takunu mus wa munzu zarfaini mansubaini mahallan wa yarfa'u ma ba'dahuma. Mus dan munzu ni adalah dua zaraf mansub mahallan, dan mus dan munzu ni dia merafakkan apa yang selepas mereka. Wa mus asaluha munzu fa khaffafat bidalil ruju'uhum ila dhammi az-zalli inda malaqatuha saktan. Mus ni berasal daripada huruf munzu yang dipendekkan, yang disingkatkan. Jadilah mus. Wa munzu asaluha min al-jarrah wa iz az-zarfiyah faja'alta kalimah wahidah. Manakala munzu ni pula berasal daripada perkataan min huruf hujjar wa iz zaraf. Jadi daripada dua huruf ni digabungkan menjadi satu huruf, iaitu munzu. Macam tu. Wabithali syarhun rubba. Rubba ini tergolong dalam kalangan huruf jar bizaid. Rubba takunu litaklil wa litaksir wal qarinah ya allati ta'ayyana al-murad. Rubba ada dua, iaitu taklil dan taksir, dan qarinah bagi keduanya ialah menerangkan tujuan. Al-awwal taklil mithlu qawli syair min tawil ala rubba mauludin wa laysa lahu abun wa zi waladin lam yaldahu abwan. Yuridu bil awal Isa wa bithani Adam alaihi salam. Maksud rubba di dalam ayat ini ingin menerangkan tujuan yang mana
pertama Isa alaihissalam, yang kedua ialah Adam alaihissalam. Wabithani at-taksir mithlu ya rubba kasiyah fid dunya ariyat fi yaumal qiyamah. Itu adalah contoh rubba litaksir. Annahu yuqalu rubba wa rubbata wa rubbama wa rubbatuma wa ta zaidah lita'nis al-kalimah wa ma zaidata litawqi'. Jadi dikatakan juga rubba wa rubbata wa rubbama wa rubbatuma, dan tak yang ditambah pada yang ditambah itu adalah untuk mentakniskan kalimah yang mana digunakan pada kalimah muannas, dan ma yang digunakan ni untuk menguatkan rubba itu sendiri. Okey. Wa ba'da zalik hala wa ada wa hasya takunu ahraf jar lil istisna idza lam yataqaddamahunna ma. Maksudnya kat sini huruf khala wa ada wa hasya ni adalah huruf-huruf jar yang digunakan untuk istisna, yang digunakan untuk pengecualian. Tapi jika dia tak didahului dengan ma di sini dalam perkataan tersebut. Seterusnya adalah huruf kai. Kai huruful jar li ta'lil bimakna lam. Kai ni adalah huruf jar untuk tujuan penjelasan. Okey. Lafaz kai ni dia memiliki dua syarat, iaitu apabila kai ni dia memasuki ma istifham dan juga adanya fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh an yang berada selepas kai, dan juga keduanya ni menjadi masdar. Okey. Untuk syarat yang pertama iaitu ma istifham, iaitu apabila kai ni masuk pada kalimah ma istifham. Okey, lafaz kai tu contoh tujuan dia wardun bagi ma istifham ni adalah untuk meminta penjelasan. Contoh ayat dia kaimah fa'alta hadha, iaitu lafaz kai ni adalah sebagai huruf jar, dan juga lafaz ma tu sebagai isim istifham yang dimajrurkan oleh kai. Okey. Apa kita baca kaimah, tak baca kaima? Sebab apa? Sebabnya alif pada huruf ma tu dibuang kerana dia ni memasuki pada huruf jar. Dan selepas alif dibuang tu, kita tambah huruf ha ni sebagai pengganti alif yang dibuang tadi itulah. Dan harakat bacaan dia dibaca harakat fathah tu sebagai dalilnya dibuang. Maka menjadi kaimah. Yang kedua pula adalah ma masdariyah, iaitu kita tengok ayat dia, mithlu dia ahsin muamalatan nasi kaima taslamu min adahum. Maksud dia, bersikap baiklah dalam bermasyarakat agar kamu ni selamat daripada perlakuan buruk mereka. Okey. Kita tengok kat situ, kalimah taslamu adalah fi'il mudhari' yang dirafa'kan. Maka ma berikut, iaitu ma selepas lafaz tu adalah jumlah yang ditakwilkan masdar, yang iaitu jumlah yang dimajrurkan oleh huruf kai tu. Okey, yang seterusnya mata. Mata takunu harfun jar bermakna min fi lughah Huzaili, iaitu mata harfun jar dengan membawa makna min, iaitu daripada, dan dari segi lurahnya adalah lemah. Okey, yang kedua la'alla. La'alla membawa maksud barangkali ataupun mungkin, iaitu suatu harfun jar dan dari segi lurahnya digunakan untuk yang berakal. Dan dia adalah mabni sama ada al-fathah dan kasrah. Dia terbina atas fathah dan kasrah. Digunakan sama ada la'alla ataupun la'ali. Okey, seterusnya ialah ma az-zaidah ba'dal jar. Apa yang ditambah selepas jar? Yang pertama, qad tuzadu ma ba'da min wa an wal ba fala tukfahunna 'anil amal.
Qaqauluhu ta'ala mimma khati'atihim ughriqu. Di sini dikata telah ditambahkan huruf ma selepas huruf min, wa, an dan ba. Dan dia ni tidak mencukupi pada perbuatannya, seperti qaqauluhu ta'ala mimma khati'atihim ughriqu. Mimma pada mim yang pertama itu asalnya adalah huruf min dan ditambahkan ma selepasnya itu. Ataupun dalam contoh lain, wa qauluhu amma qalilin la yusbihunna nadimin. Amma tu pada asalnya adalah perkataan an dan ditambah ma selepasnya, maka jadi amma. Okey, yang kedua, waqad tuzadu ba'da rubba wal kaf fayabqa ma ba'daha majruran wa dhalika qalilun ka qawluhu asy-syair rubbama darbatin bisayfin thaqilin baina busra wa ta'natin najla'u. Telah ditambah selepas rubba dan kaf dan dikekalkan ma dan selepasnya itu berbaris di bawah. Dan keadaan ini hanya ada sedikit sahaja. Contoh yang tadi, rubbama darbatin. Rubba itu huruf jar dan ditambahkan ma selepasnya, dan selepas ma itu ayat atau kalimah yang berbaris di bawah, majrur. Ataupun dalam contoh lain juga, dalam contoh dalam buku, wa qawlu syair ghairihi wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Seperti contoh di sini, kaman nasi, ka itu adalah huruf jar dan ditambah selepasnya itu huruf ma, dan selepas huruf ma itu adalah perkataan yang berbaris di bawah. Okey, seterusnya, wa innama wajaba an takuna huna amilataini ghairu makfufataini li'annahuma lam tubashiral jumlah wa innama bashiratal isim. Dia kata kat sini, dan padanya itu mesti terdapat dua amil, tidak mencukupi keduanya kerana ia bukanlah jumlah, ia tidak digunakan jumlah tetapi dia digunakan isim. Wal aksaru an tukaffahuma ma anil amil fayudkhalani hina izin alal jumalil ismiyah wal fa'liyah. Dan kebanyakannya itu sudah mencukupi adanya ma daripada amil dan dimasukkan keduanya kemudian ke atas jumlah ismiyah dan jumlah fa'liyah. Qaulu syair akhun majidun lam yakhzini yawma mashhadin kama sayfu amrin walam takhnuhu walam takhunhu madaribuhu. Kama, ka itu kan huruf jar dan ma itu adalah apa yang ditambah selepas huruf jar itu, dan selepas ma itu dimasukkan jumlah ismiyah ataupun dimasukkan juga jumlah fi'liyah seperti rubbama awfaitu fi alamin tarfa'na thawbi syamalatu. Rubbama, rubba adalah huruf jar, ma adalah huruf yang ditambah selepas jar, awfaitu adalah jumlah fi'liyah. Wal ghalib ala rubba al makfufah an tadkhul ala fi'l madi كهذا البيت وقد تدخل على فعل مضارع بشرط أن يكون متحقق الوقوع فينزل منزلة الماضي للقطع بحصوله كقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وندر دخولها على الجملة اسمية كقول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيهم وأنا جيج بينهن المهار. Dan kebiasaannya ke atas rubba ini telah mencukupi dan dimasukkan ke atas fi'il madi seperti kahazal bait, seperti rumah ini. Waqad tudkhalu ala fi'il mudhari', dan kadang-kadang dia dimasukkan ke atas fi'il mudhari' juga bisyarat an yakuna mutahaqqaq al-wuqu', tapi dengan syarat mesti adanya kejadian. Fayunzalu manzilatan al-madi lil qata' bihusuluhi, tetapi diturunkan pada tempat madi untuk memotong dengan apa yang berlaku ke atasnya itu. Qaulu ta'ala rubbama yawaddul ladzi kafar
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ونظر دخولها على الجملة اسمية كقول الشاعر ربما الجامل المؤبل فيه عناجيج بينهن المهار. Dan jarang sekali dia ni dimasukkan ke atas jumlah ismiyah. Contoh rubbama al-jamilu, rubba dan ma selepasnya itu. Al-jamilu adalah jumlah ismiyah. Al-jamilu adalah jumlah ismiyah kan. Jadi dalam keadaan ini jarang berlaku. Okey, yang seterusnya hazaf ruja kiasan. Hazaf ruja kiasan fi sittati mawdu', iaitu dihazafkan ruja secara kiasan. Hazaf ruja kiasan ada 6 terdapat pada 6 keadaan. Yang pertama qablaan. Qaulahu ta'ala wa ajibu an ja'ahum munzurun minhum. Kenapa? Ai li'anna ja'ahum. Kan kat situ ada an kan. Tapi dihazaf lam, iaitu ai li'anna ja'ahum. Asalnya dia ada lam tu. Lam tu kan huruf jar. Tapi dia hazafkan kerana ada an. Dan dia hazaf huruf jar sekiranya selepas huruf jar itu ada an. Maka dihazafkan huruf jar itu. Okay, yang kedua qabla anna. Kaqalahu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ai syahida bi annahu. Pada asalnya ayat itu syahida bi annahu, tetapi dia dihazafkan huruf jar secara kiasan. Maka jadilah syahidallahu annahu je. Tak jadi syahida bi annahu. Yang ketiga qabla kai an-nasibah lil mudhari'. Qaulahu ta'ala faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha. Ai likai taqarra. Dia dihazafkan huruf jar sekiranya dia terletak sebelum kai. An-nasibah lil mudhari'. Nasab kepada mudhari'. Contohnya faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha. Ai likai taqarra. Pada asalnya dia dalam lepas kai itu, tetapi dia dihazafkan. Dan kita tahu bahawa masdar muawwal ni an wa al kai. Pada tempat jar dengan huruf yang dihazafkan ke atasnya adalah benar. Histori yang keempat qabla lafaz ajalalah fi al-qasam awwaw li'aqdi man al-ummatu qadama sadiqa ai wawaw. Yang seterusnya yang keempat ni sebelum lafaz jalalah. Lafaz jalalah ni lafaz yang agung, iaitu lafaz Allah sahaja. Tak ada lafaz lain. Pada qasam, iaitu pada sumpah. Contohnya Allah. Allah tu kan lafaz jalalah. Jadi ayat itu menunjukkan ayat sumpahan. Maka asalnya dia adalah wawah. Tapi dia dihazafkan huruf jar kiasan itu. Okey, yang kelima qabla mumayyiz kam al-istifham, iaitu hazaf huruf jar ni sebelum tamyiz, iaitu kam. Sekiranya iza daqala 'alaiha huruf jar. Sekiranya dimasukkan ke atasnya huruf jar, contohnya bikam dirham ishtaraitu hadza al-kitab. Dengan berapa dirham awak beli kitab ni? Ai bikum min dirham. Wanafihu nisbah, dan kita tahu dia tu nasab, seperti mana yang terdahulu dalam bab tamyiz. Kita tahu tamyiz tu mesti nasab pada asal dia.
bila dihazafkan dia jadi bikamil dirham. Okey, yang keenam pula ba'da kalam mustamilu ala huruf jar, iaitu selepas ayat yang sempurna ke atas huruf jar. Dia ada 5 gambaran. Yang pertama ba'da jawab istifham, iaitu selepas jawab istifham. Contohnya mimman aqazat al-kitab, iaitu dia bantukan huruf istifham. Dia menjadi jawapan kepada istifham, iaitu ayat pertanyaan. Mimman aqazat al-kitab. Mimman aqazat al-kitab tu kan pertanyaan. Jadi dia punya jawapan tu merupakan hazaf huruf jar kiasan. Okay, yang kedua ba'da hamzah al-istifham. Marartu biqalid, iaitu selepas kita hazaf huruf jar ni, huruf jar kiasan ni, selepas hamzah istifham, contohnya marartu biqalid, iaitu saya melewati dengan Khalid. Hamzah istifham. Yang ketiga ba'da in asyartiyah. Contohnya izhab biman syi'tu. Yang keempat ba'da halah taqulu sadaqatu bidirham. Yang kelima al-qamis ba'da huruf ataf matlu bima yasahu an yakuna jumlah. Lau zakara al-huruf al-mahzuf. Kakuluku al-qali' ad-dar wa sa'idu bustanu. Ay wala sa'idu bustani. موضوع حذف حروف جر سماعا قد يحذف الجر سماعا فتنصب المجرور بعد حذف تشبيها له بمفعول. Kadang-kadang dihazafkan al-jar samaan, maka dinasabkan majrur selepas dihazafkan dihazafkan jar tu. Okey, apa yang penerangan di sini bermaksud apabila jar tu dah dihazaf atau dibuang, maka tidak akan ada majrur di belakang dan ia akan bertukar menjadi mansub. Ia akan menjadi mansub, iaitu di bawah i'rab maf'ulun bih. Okey, yusamma aidan mansub ala naz'il khafi', ay ismu allazi nusiba bisababi hazafi huruf jar, mislu bismillahirrahmanirrahim. Wakhtaru Musa qaumahu sab'ina rajulan, ay min qaumihi. Dan dia juga dinamakan mansub ala naz'il khafi, iaitu isim yang dinasabkan dengan sebab dihazafkan huruf jar. Okey, sebagai contohnya wakhtaru Musa qaumahu sab'ina rajulan. Wakhtaru ia menjadi fi'il amar, Musa fa'il, qaumahu menjadi maf'ulun bih mansub bil fathah. Pada asalnya qaumahu ialah min qaumihi, tetapi dihazafkan min, maka ia jadi qaumahu yang di'irabkan sebagai mansub, yang menjadi mansub dan maf'ulun bih. Wa yusamma hadza sani' bihazafi wal isal, ay hazafu al jar wal isal al fi'lu ila maf'ul bila wasitah. Qawlu qaumun innahu qiyasan wa jumhu ala innahu sama'iyun. Dan ia juga dinamakan hazafu hazafu wal isal, iaitu ia menghazafkan jar
dan menjadikan fi'il kepada maf'ul tanpa perantaraan. Ada beberapa ia adalah jar kiasan dan jumhur mengatakan bahawa ialah sama'i. Nadara baqa'u isim majrur ba'da hazaf al-jar mislu qawlu min ba'di al-arab faqad su'ila kaif asbahta faqala khairin insyaallah ay ala khairin. Maksudnya sini jarang kekal isim majrur selepas hazaf huruf jar. Contoh percakapan sebahagian Arab. Kadang-kadang tanya kaifa asbahtu, maka dijawab khairin insyaallah. Selepas iaitu ala khairin. Sepatutnya ada ala tetapi tidak diletakkan ala menjadi khairin sahaja. Okey, yang seterusnya aksamu huruf jar. Huruf jar yang ada 3 aksam. Yang pertama asli, iaitu huruf jar yang asli. Yang kedua wazaid, iaitu huruf jar yang ditambah. Yang ketiga wasyabih bizaid, iaitu yang menyerupai dengan pertambahan. Yang pertama asli, apa yang menunjukkan kepada muta'alliq, iaitu yang tak ada perubahan pada makna ataupun i'rab. Yang kedua wazaid, iaitu apa yang tidak diperlu darinya i'rab dan tidak berhajat kepada pergantungan dan tak ada makna padanya kerana dengannya telah didatangkan dengan taukid untuk kita tahu maksud perkataan tu. Contohnya ma ja'ana min ahad, iaitu tak ada yang datang satu pun daripada kami. Maksudnya dia seakan huruf jar tapi sebenarnya dia bukan huruf jar. Okey, yang ketiga wasyabih bizaid, iaitu dia kata apa yang tak ada padanya lafaz dan juga makna. Selain daripada itu, dia juga tidak memerlukan kepada pergantungan. Dan okey, yang seterusnya dia terdapat 5 huruf, iaitu rabbu, wa khala, wa ada, wa hasya, wa la'alla. Okey, dinamakan syabab bizaid kerana tidak perlu kepada pergantungan, dan juga syabih dengan asli kerana dia tidak memerlukan kepada lafaz dan makna, dan dikatakan tambahan kerana untuk mencukupkan sahaja. Contohnya syarabil taqimun al-har ay wa taqikum al-baradu aidan. Seterusnya, muta'allaq huruf asli. Muta'allaq ataupun ta'alluq huwa irtibatun al-ma'nawi baina al-hadas wa shibhul jumlah bihaisu la yaktamil makna ihdahuma illa bil akhar. Ataupun maksudnya hubungan makna antara satu kejadian dengan shibhul jumlah yang belum sempurna maknanya. Manakala yang dimaksudkan dengan huruf asli di sini ialah huruf jar asli, yang mana huruf jar asli ni ia mempunyai makna dan perlu kepada ta'alluq. Wa muta'allaq huruf jar asli huwa ma kana murtibatan bihi min fi'il aw shibhuhu aw ma'nahu. Jadi muta'allaq huruf jar asli ni maksudnya hubungan antara huruf jar asli dengan muta'allaq ni, iaitu fi'il aw shibhuhu aw ma'nahu. Jadi kita lihat pada contoh fi'il, iaitu wa waqafat 'alal mimbar. Fi'il wa waqafat di sini ialah ta'alluq yang diperlukan oleh huruf jar ala untuk menyempurnakan keseluruhan jumlah tersebut. Seterusnya contoh syibhul fi'il, ana katibun bil qalam. Jadi syibhul fi'il katibun di sini ialah ta'alluq yang diperlukan oleh huruf jar ba untuk menyempurnakan jumlah tersebut. Wa makna fi'il
uffin lil kusala. Sama juga contohnya macam tadi. Yang kedua, waqad yata'alluq bi isim muawwal bima yushbihu fa'il. Contohnya kaqauluhu ta'ala wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Jadi isim muawwal bima yushbihu fa'il dalam ayat tersebut ialah lafaz jalalah Allah. Jadi lafaz jalalah Allah tu adalah ta'alluq yang diperlukan oleh huruf jar fi dalam jumlah tersebut untuk menyempurnakan keseluruhan makna ayat tersebut. Jadi tanpa ta'alluq, maka tak jelaslah apa yang nak dimaksudkan dengan kalimah selepas huruf jar dalam ayat tersebut.